Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz Channel. So hari ni kita dah lama tak buat ulang kaji. Kita nak ulang kaji set yang kedua, subjek sains bahagian A. So ada 20 markah, so kita akan buat satu-satu sampai kita dapat 20 markah. So soalan yang pertama ditunjukkan, jadual 1 menunjukkan markah ujian bagi mata pelajaran biologi daripada sebuah kelas tingkatan 4. Okay, kalau kita lihat, ada banyak nama student kat sini. Kalau kita lihat, nampak ni, mula dari Airudin sampai Syahrul. Kita terus pergi kepada soalan. Soalan dia cakap, apakah jenis variasi yang boleh diwakili oleh data dalam jadual 1.1? Okay, variasi ni variasi apa? Okay, ada nama student, ada markah exam. So, dia adalah variasi selanjar. Atau bahasa Inggeris dia continuous variation. Okay, cikgu nak terangkan sikit. Kita ada dua jenis variasi, selanjar dengan tidak selanjar. Continuous or discontinuous variation. Variasi selanjar ni maksudnya variasi yang berubah-ubah. Kalau kita rajin belajar, markah kita tinggi, kita jadi pandai. Kalau kita malas belajar, markah jadi rendah. Itu maksudnya variasi selanjar. Contoh yang lain, berat badan. Kalau makan banyak, jadi gemuk. Kalau kurang makan ataupun makan makanan seimbang, berat badan dia ideal. Dia macam itu. Itu variasi selanjar. Berubah-ubah mengikut faktor persekitaran. Main panas, hitam. Duduk dalam rumah je tak keluar-keluar, putih. Itu contohnya. Itu variasi selanjar. Kalau variasi tidak selanjar ni, discontinuous variation ni, berlaku daripada lahir. Lahir-lahir mata dah warna hijau sebab kahwin dengan orang overseas. Lahir-lahir rambut dah kerinting. Walaupun dia pergi salon, dia buat rebonding, rambut dia boleh jadi straight, tetapi lama-lama dia kerinting balik. Tu jenis variasi tidak selanjar. Dia dah tak boleh ubah. Itu namanya discontinuous variation. Dalam kes ni, kepandaian dia adalah variasi selanjar. Ini soalan nombor 2. Okay, soalan B, dia suruh kira markah ujian. Ni korang kira je, simple je. Boleh kira betul-betul markah 31 sampai 40 berapa. Kalau dah bagi soalan macam ni, simple je. Korang jangan sia-siakan. Okay, then soalan dia akan bersambung. Dia kata berdasarkan data yang diberikan, lengkapkan jadual. Masukkanlah jadual. Okay, untuk soalan C pula, dia suruh lukiskan sebuah histogram untuk mewakili data dalam jadual 1.2. Bila dia cakap pasal histogram, dia adalah bentuk macam bangunan. Korang lukislah bangunan tu. Tahu tak bangunan yang naik-naik? So, kena lukis seperti itu. So, kena ikutlah dia punya markah 31-40 ada berapa, 41-50 sampailah 71-80. Dia dah bagi dah, cuma korang buat je bangunan-bangunan tu. 2 markah. Jangan sia-siakan. Okay, ni cikgu tak tunjuk. Cikgu nak ajar konsep je hari ni. Okay, habis dah soalan tentang variasi. Kita pergi kepada soalan nombor 2, kita tak tengok soalan ni tentang apa. Jadi, Raja 2 menunjukkan 2 bika yang boleh disteril diisi dengan buah apel kisar yang telah dididihkan berserta bahan lain. Kedua-dua bika kemudiannya ditutup rapat dan dibiarkan semalaman. So, kalau kita tengok, A ada jus apel yang telah dididihkan, ada air suling. B ada jus apple tambah kanji. So, pemerhatian anda. Apakah pemerhatian anda? Kalau kita lihat, A, buah apple kisar dan cecair terasing. B, buah apple kisar dan cecair bercampur. Okay, kalau korang tengok betul-betul, soalan ni sebenarnya tentang apa? Soalan ni tentang bahan kimia yang ditambahkan dalam makanan. Kita ada macam-macam. Kita ada kanji, kita ada penstabil, antioksida, pemanis. Kita ada apa lagi? Perasa. So, ada macam-macam bahan kimia yang boleh ditambahkan dalam makanan ataupun minuman. Soalan ni tentang bahan kimia lah yang digunakan dalam makanan ataupun minuman. So, kalau kita tengok beaker A ni, ada jus apple dengan air je. Tapi beaker B ada jus apple dengan kanji. So, kalau pemerhatian dia yang ada kanji ni, buah apple kisar dan cecair bercampur. Kalau dekat A ni, dia ada air suling je, buah apple kisar dan cecair terasing. So, kat situ korang dah tahu dah fungsi kanji tu apa.
Fungsi dia untuk apa? Untuk mengelakkan buah apel kisar dan cecair daripada terasing. Itulah fungsi kanji. Okey, so kita nak pergi kepada soalan tadi tentang A, ada jus apple dengan air suling, B, jus apple dengan kanji. So, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Jadi, maksud dimanipulasi ni, apakah pemboleh ubah yang diubah-ubah dalam eksperimen tu? Bahan apa yang diubah-ubah? So, yang diubah-ubah ialah kehadiran kanji. Dalam beaker A, tak ada kanji. Beaker B ada kanji. Itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kehadiran kanji. So, pemboleh ubah bergerak balas. Tengok dekat pemerhatian tu. Yang bergerak balas apa? Yang bergerak balas adalah keadaan buah apel kisar. Sama ada dia bercampur ataupun terasing. So, pemboleh ubah bergerak balas ialah keadaan buah apel kisar. So, kita pergi kepada inference. Dia tanya apakah inference bagi pemerhatian ni. Dia kata berikan sebab. Kenapa agak-agaknya dalam beaker A tu ada jus apple dengan air suling je dia terasing. Manakala beaker B tu kalau kita lihat pemerhatian dia tadi, ada jus apple, ada juga kanji tapi dia bercampur. So, apakah sebab? Kita kena bagi sebab. Jadi, sebabnya ialah kehadiran kanji menyebabkan buah apel kisar dan cecair bercampur. Itulah sebabnya. Kehadiran kanji. Itu fungsi dia. Sebab kanji ni dia boleh campurkan buah apel kisar dengan cecair. Okey, C. Apakah fungsi kanji? Okey, fungsi dia adalah untuk menghalang pemendakan zarah-zarah makanan dan dalam suatu emulsi. Okey, itulah fungsi dia. Untuk menghalang pemendakan zarah-zarah makanan dalam satu emulsi. So, tahu tak emulsi tu apa? So, korang kena tahu dulu maksud emulsi tu apa. Okey, dalam kes ni, emulsi tu, dia adalah buah apel kisar tu. So, dia adalah buah apel kisar dan dalam tu ada cecair. Maksudnya ada air suling dan dalam tu ada kanji. So, bila ada dua keadaan yang berbeza, satu air suling, satu buah apple, in the end apa yang berlaku, yang kasar tu, buah apple kisar tu, dia akan termendak ke bawah. Jadi, fungsi starch ataupun kanji ni, fungsi dia, dia nak menghalang pemendakan zarah-zarah makanan dalam satu emulsi. Itu fungsi starch ataupun kanji. Okey, soalan D, apakah kategori bahan kimia dalam pemprosesan makanan bagi kanji? Okey, ni straight to the point. Fungsi dia adalah penstabil. Okey, ni adalah kategori makanan. So, penstabil ni, contoh dia adalah kanji. Fungsi dia adalah untuk menghalang pemendakan zarah-zarah makanan dalam satu emulsi. Okey, habislah soalan dia tentang bahan kimia dalam makanan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okay, ada roti. Ni simple je ni. Soalan 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. So, sama juga ada roti A, ada roti B. Roti A diletak dekat cahaya yang terang. Roti B letak tempat yang gelap. Pemerhatiannya kalau tengok roti A, apa jadi kat roti A dengan roti B? Kalau tengok roti B ni ada mikroorganisma. Yang hitam-hitam ni ada kulat lah. Roti A macam biasa je. Tak ada apa-apa. So, dia tanya, berikan satu pemerhatian. So, pemerhatian yang awak boleh cakap, tengok dekat roti B ada hitam-hitam ni kan, kita boleh cakap, tumpuk hitam terbentuk pada permukaan roti B. Itulah pemerhatian kita. Okey, simple je kan? Okey, kalau cikgu nak tanya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Tengok gambar ni, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Boleh dapat tak? Tak boleh. Awak kena tengok dekat statement yang kat atas ni. Dia kata roti A didedahkan kepada cahaya terang, manakala roti B disimpan di tempat gelap. Jadi yang diubah-ubah ni tempat dia. Satu, didedahkan dengan cahaya terang. Dua, tempat yang gelap. So, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah keamatan cahaya. Okey. Kalau pemboleh ubah bergerak balas apa? Ada kat gambar ni. Keadaan roti. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas.
Ataupun kalau korang tak suka tulis keadaan roti, korang boleh buat pertumbuhan mikroorganisma ataupun bakteria ataupun kulat. Okay, kalau dia cakap pemboleh ubah dimalaikan apa? Jenis roti. Nak pakai Gardenia ke, nak pakai Massimo ke, tak kisah. Okay, itulah cara macam mana nak tackle soalan. Okay, jom kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, next. Dia kata nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian anda pada 3A. So, kita recap balik jawapan kita. Kita cakap, tumpuk hitam terbentuk di roti B. Itu pemerhatian kita. So, berikan sebab. Dia tanya sebab. Kenapa agak-agaknya tumpuk hitam tu terbentuk? Jadi, sebab dia tumpuk hitam tu terbentuk kerana apa? Kerana mikroorganisma membiak dengan baik dalam keadaan gelap. Okay, sebab faktor keamatan cahaya ni adalah salah satu faktor perkembangan mikroorganisma. Dalam keadaan gelap, mikroorganisma tumbuh dengan pesat. Pada suhu bilik, mikroorganisma tumbuh dengan pesat. Okay, lagi apa? Pada selain tu mikroorganisma selain tu pH 7 mikroorganisma tumbuh dengan pesat. So korang belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So sebab dia dalam kes ni adalah cahaya. So kita kena cakap sebab dia adalah mikroorganisma membiak dengan baik dalam keadaan lembab, dalam keadaan yang gelap. Itulah jawapan dia. Okey, sebab apa? Sebab roti tu dua-dua roti tu lembab. Satu bila jemur dekat matahari, confirm lah roti tu jadi kering. Yang lagi satu letak kat tempat gelap, sebab itulah mikroorganisma boleh terbentuk. Okey, soalan C. Berdasarkan Rajah 3, apakah mikroorganisma X? Yang dekat roti tu. Tandakan right bagi jawapan anda. So, kat roti kulat tu kita panggil dia adalah mukor. M-U-K-O-R. Dia adalah mukor. So, kena ambil yang ni. Okay, last kali nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Jadi, hipotesis ialah gabungan antara pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi. So, untuk soalan D ni korang boleh jawab. Mikroorganisma membiak dengan baik dalam keadaan yang gelap. So, kalau kita lihat kat sini, contoh lain jawapan ni kalau kita gabungkan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas, kita boleh cakap keadaan cahaya yang gelap membantu meningkatkan pertumbuhan mikroorganisma. Dalam kes ni, pertumbuhan mikroorganisma tu ialah kulat yang terbentuk pada roti. Kalau awak nak gunakan roti pun boleh. Keadaan roti akan ditumbuhi kulat jika diletak di dalam keadaan yang gelap pun boleh. Awak boleh rotate je ayat tu, janji ada pemboleh ubah bergerak balas dengan dimanipulasi. So, kalau jawapan standard dia ialah mikroorganisma membiak dengan baik dalam keadaan gelap. Okay, next E. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan fungi. So, definisi secara operasi ialah definisi berdasarkan eksperimen ini. So, jawapan dia, pertumbuhan fungi ialah proses di mana tumpuk hitam terbentuk pada permukaan roti yang lembab. Okey, itu adalah definisi secara operasi. Awak kena includekan roti. Sebab eksperimen ni tentang roti. So, kita cakap balik, pertumbuhan fungi ialah proses di mana tumpuk hitam terbentuk pada permukaan roti yang lembab. Kalau nak tambah sikit, di tempat yang gelap pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, ini soalan yang terakhir lah. Okey, soalan nombor 4 ni. Rajah 4 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. So, nak study free fall dan non-free fall. Okey. Sedikit penerangan. Untuk free fall ni, dia jatuh macam keadaan sekarang. Kalau awak baling batu, ada udara kat sekeliling, dia jatuh macam biasa. Kalau non-free fall ni, bukan jatuh bebas ni, macam dekat angkasa lepas. Keadaan tu vacuum. Tidak mempunyai udara, vacuum. Kita akan terapung-rapung lah. Kalau duduk kat angkasa lepas, kalau keluar kan macam angkasawan, itu jatuh, bukan jatuh bebas. Itu kita namanya non-free fall. So, sekarang kita nak tengok soalan dia tanya apa.
Okey, kita tengok soalan. Okey, dia dah bagi satu jadual. Jadual 3 adalah silinder A dan B dan kandungan silinder, udara dan vacuum. Next ialah objek pertama yang jatuh ke dasar silinder. Okey, kat A ni adalah free fall, di mana dia jatuh pada udara yang biasa. Kalau kita jatuhkan batu dengan daun, confirm lah batu jatuh dulu sebab batu lagi berat. Okey, untuk B dalam vacuum ni, objek pertama yang jatuh ialah batu dan daun. Dua-dua jatuh serentak dalam keadaan vacuum. Okay, next. Dia kata, apakah pernyataan masalah? Okay, kita bagi masalah utama dia apa? Apa yang kita nak tahu dalam eksperimen ni? So, jawapannya ialah, apakah perbezaan antara jatuh bebas dan bukan jatuh bebas? Itu yang kita nak tahu. Apakah perbezaan antara jatuh bebas dan bukan jatuh bebas? Kita nak belajar dalam soalan ini. Okay, next ialah nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, ni banyaklah cikgu dah cakap. Pemboleh ubah yang bergerak balas, kalau dia bagi jadual macam gini, yang belah kanan ni adalah pemboleh ubah bergerak balas, yang belah kiri ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. So, kalau dia tanya yang dimanipulasi apa, adalah kandungan silinder. Yang bergerak balas ialah objek pertama yang sampai ke dasar silinder. So, ambil dia jawapan ni, masuk kat sini. Objek pertama yang sampai ke dasar silinder. Itulah yang bergerak balas. Kalau dia tanya yang dimalarkan apa? Yang dimalarkan ialah ketinggian objek sebelum dijatuhkan. Itu antara yang dimalarkan. Korang nak buat jenis batu ke jenis daun pun boleh, tak ada masalah. Okay, next dia kata nyatakan cara untuk mengawal pemboleh ubah dimalarkan. Okay, dalam kes ni pemboleh ubah yang dimalarkan kita, contoh kita buat jenis batu, jenis daun. Cara nak kawal dia, okay, gunakanlah batu yang sama, daun yang sama. Selain tu korang guna apa? Gunakanlah ketinggian yang sama masa korang nak jatuhkan. Tadi kan dalam eksperimen sebelah dia tunjukkan jatuhkan batu dengan daun. Janganlah korang batu taruh atas, daun taruh bawah. Nanti eksperimen tu dah tak betul. So, nyatakan cara untuk mengawal pemboleh ubah dimalarkan. Ketinggian batu dan daun mestilah dilepaskan pada ketinggian yang sama. Okay, soalan D. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen di atas. Okay, hipotesis. Macam mana kita nak bagi hipotesis? Okey, hipotesis dia ialah jasad yang jatuh bebas mengalami pecutan yang tetap, manakala jasad yang bukan jatuh bebas mengalami pecutan yang berlainan. Okay, kita tengok balik soalan yang sebelah tu. Okey, berdasarkan hipotesis yang kita buat tadi, kita cakap jasad yang jatuh bebas. Okey, yang jatuh bebas dalam vacuum, free fall. Jasad yang jatuh bebas, contohnya dalam kes ni batu dengan daun. Apa yang berlaku dekat dia? Jasad yang jatuh bebas mengalami pecutan yang tetap. Okey, sebab itulah dalam free fall, tak kisahlah batu lagi berat ke, daun lagi berat ke, dua-dua akan jatuh pada kadar yang seragam dan jatuh bersama-sama. Itu dalam free fall. Sebab tu hipotesis kita yang pertama kita cakap, jasad yang jatuh bebas mengalami pecutan yang tetap. Pecutan dia sama. Okay, next kita cakap jasad yang bukan jatuh bebas dalam keadaan udara biasa mengalami pecutan yang berlainan. Okay, dalam kes ni kalau batu lagi berat, batu sampai bawah dulu. Daun kan ringan, daun lambat. Itulah kita punya hipotesis. Dalam free fall, dekat angkasa lepas, tak kisahlah berat kita 100 kilo, berat kawan kita 50 kilo, dua-dua akan jatuh sama sahaja. Okey, soalan yang terakhir, dia suruh ramalkan objek pertama yang sampai ke dasar silinder B jika batu ditukar kepada bulu burung. Okey, tadi kalau kita tengok dekat silinder B, dia adalah free fall dalam vacuum. Dia adalah jatuh bebas. Dalam tadi kita tengok batu, compare kan dengan daun. Dalam kes ni dia nak daun dengan bulu burung. Jadi apa yang berlaku agak-agak? So, yang berlaku ialah bulu burung dan daun serentak sampai ke dasar silinder B. Itulah yang berlaku dalam silinder B. Tak kisahlah kalau awak tukar batu tu, awak tak tukar bulu burung. Contoh kan, awak tukar bangunan dengan batu tu, awak tukar dengan bangunan. Sama juga. Sebab dalam free fall tak kisah berat macam mana pun, dia akan jatuh serentak. Awak tukar batu dengan orang pun sama juga. Nanti awak checklist, orang dan bulu burung akan jatuh serentak. Itulah maksud dia free fall. Okey, habislah bahagian A. Harap korang faham. Selamat mengulang kaji.
Jangan malas-malas. Bye.